الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma huwa ahlu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala amala. Yang saya hormati Tuan Imam, ahli pengurusi, ahli jawatankuasa dan seterusnya muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang insya-Allah dirahmati, diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian insya-Allah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah kita dapat menunaikan sembahyang maghrib secara berjemaah, dapat menunaikan sembahyang sunat dan seterusnya dapat berada dalam majlis ilmu sementara menunggu sembahyang pada isyak insya-Allah. Ini semua mudah-mudahan merupakan rahmat Allah untuk kita lah, hadiah anugerah, dan mudah-mudahan ianya istiqamah ataupun hingga akhir lah, seperti mana yang kita berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah insya-Allah. Jadi insya-Allah kita sambung baca kitab muka surat apa tu lagi? 169. Saya semacam lama saya tak datang sini lah. Baca cadang hari ni antara dua lah, datang tak datang. Tapi takut hilang sokongan je lah. Dekat-dekat ni benar datang lah. 169 Oh ni sampel tu. Sampel baru apa? Subhanallah. 169. Muka surat 169 bincang tentang keutamaan tasbih dan tahmid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani hafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Maksudnya daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan diucapkan pada lidah, berat yakni pahalanya dalam timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman yakni Allah, iaitulah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis, nombor hadis tu 125 lah. Muttafaqun alaih, maksudnya sepakat di kalangan perawi hadis, iaitu tidak ada perselisihan pada matan dan juga pada makna. Hadis yang paling tinggi lah. Apabila disebut muttafaqun alaih, paling tinggi. Jangan tanya muttafaqun alaih ini sahih tidak sahih, nampak saja kita tak tahu kan. Hadis yang disepakati. Okey.
Jadi tinggi nilai hadis ni. Jadi orang yang boleh dengar hadis Nabi ni orang yang tinggi maqam dia, tuan-tuan. Orang yang terpilih. Orang yang dapat berinteraksi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak berinteraksi dengan Rasulullah secara fizikal tidak dapat, sebab Rasulullah dah meninggal, dah wafat. Jadi cara nak berinteraksi secara maknawi dengan Rasulullah ialah berinteraksi dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita ambil bahagian dalam majlis-majlis ilmu. Ambil bahagian tu kalau boleh ambil dengan cara bersungguh. Sebab kita dah lama tak bersungguh, kan tu? Kita dah lama tidak bersungguh. Jadi akhir-akhir ini kita kena bersungguh lah. Sebab apa nama ni, kalau kita tengok mainan lah, orang main bola, dia kena bersungguh. Saat-saat akhir lagi kena bersungguh. Kalau minit 80 tu, pasukan yang sedang menang pun bersungguh-sungguh mempertahankan kemenangan. Pasukan yang seri bersungguh-sungguh untuk dapatkan gol kemenangan, manakala pasukan yang kalah bersungguh-sungguh untuk cari kemenangan. Jadi hakikatnya kita yang homo seperti kita dah kena bersungguh-sungguh lah. Lebih-lebih lagi bersungguh-sungguh mengambil bahagian dalam majlis-majlis ilmu. Sebab majlis-majlis ilmu ni tinggi dia punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iaitu disebut para malaikat datang memayungi majlis-majlis ilmu. Jadi kita harap kita ada di dalam majlis-majlis tersebut. Kalau majlis hiburan, tuan-tuan, ramai orang tak payah ajak lagi. Tak payah buat elah kecil je. Lagi. Kalau katakan pemain bola sepak Ronaldo nak mari ke Seremban buat tunjukkan, orang Lembah lagi. Kereta sampai Sungai Gaduk parkir itu. Nak tengok di Lembah, nak tengok Ronaldo pun bukan main bola, tunjuk cara timbang bola. 5 minit asal habis. Tapi ramai tengok macam kenal. Siapa? Ustaz pun juga. Kau ustaz lain lah, ustaz ni lah. Contoh apa, nak tengok secara real ataupun nak tengok secara dekat. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, ini satu anugerah yang Allah Ta'ala bagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitulah dua kalimah. Dua kalimah ni maknanya dua patah perkataan lah. Dua patah perkataan, dua kalimah. Dia mula-mula huruf, selepas itu kalimah, selepas itu ayat. Apa dia dua kalimah yang ringan diucapkan oleh lidah? Ini cara Rasulullah memberi motivasi kepada umat dia. Mudah, ringan, mudah. Dua kalimah yang ringan diucapkan pada lidah. Mana ringan, mudahlah lidah sebut. Nyanyi payah tuan-tuan, ingat senang dia nyanyi. Tu yang hati kos endang mudah. Tak tengok TV Dega Bagaza, tuan-tuan tak tengok dah. Tuan-tuan ni semua orang ahli yang baca kitab kan tu. Menyanyi payah. Suara dari perut, suara dari tekak kan tu. Kan senang, payah. Walaupun ada orang kata suara saya ni macam artis, ada orang kata, tapi itu dululah. Dua kalimah yang ringan diucap pada lidah. Siapa yang beri jaminan? Nabi SAW. Berat pahalanya dalam timbangan, yakni dua kalimah itu disebut sewaktu hidup. Disebut sewaktu hidup, tapi timbangnya nanti di akhirat, di yaumul mahsyar, hari timbangan amal, iaitu hari hisab. Iaitu di padang mahsyar yang disebut oleh Allah dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak beri manfaat harta benda dan anak pinak, kecuali mereka yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera ni maksudnya orang yang bawa amalan, yang beramal, beriman, beramal. Jadi mudah-mudahan kita termasuk. Jadi disebut gitu, berat pahalanya dalam timbangan. Dan yang ketiga, dicintai oleh Ar-Rahman. Ar-Rahman ni nama Allah yang bermakna yang maha
penyayang. Allah Ta'ala suka kepada ucapan dua kalimah itu. Apa dia ucapan itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Pendek, mudah dia. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu contoh ucapan. Jadi mudah. Mudah-mudahan kita dapat beramal. Sebab besar sangat dia punya fadilat ataupun keutamaan. Keutamaan ni yang dicari, tuan-tuan. Baik waktu muda, waktu tua, dan bila-bila lah kita nak keutamaan. Dan disebut di sini hadis lain yang menceritakan tentang kelebihan tasbih, ialah tasbih menghapuskan dosa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marrah huttat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahr atau kama qala. Hadis ni 126, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Lepas tu untung beli buku ni walaupun murah, dan nak untung lebih lagi, beli lebih, bahagi hadiah kepada orang. Sebab apa? Sebab kita nak baca hadis, nak beri hadis kat dia tak mampu, beri buku aku lah. Lepas tu alhamdulillah ada di kalangan ulama-ulama kita yang buat kerja cari hadis dari kitab-kitab besar, dia kumpul dalam kitab kecil supaya mudah orang awam seperti kita ni ngaji. Sebab nak harap ke kita pergi ngaji kitab besar pakai dak lah. Tuan Haji bukan kata ke Tuan Haji, kata kesel sendiri. Kita ni tak kuat ngaji, kita dia rasa kuat. Saya tak rasa betul-betul, saya lah. Sebab itu kita kena berkorban dalam ngaji. Korbannya antaranya, korban kita sikit je. Duduk maghrib isyak je lebih kurang 40 minit lah ni. Beli kitab 15 riyal, betul lah. Lepas tu bawa duit RM5, buku dalam tabung tu je lah korban kita. Lepas tu balik sembang, lepas tu ada lah. Okey lah tu. Minta maaf lah saya cakap ni sebab saya mari daripada Seremban, jauh sikit. Kalau saya duduk sini-sini saya tak cakap. Contoh, saya datang dari Seremban, saya bawa kereta ada kali 120 km sejam. Tapi kalau saya pergi Kajang 160. Sebab jalan lurus. Lepas tu saya lebih dekat Kajang daripada Rembang. Sebab Kajang tu highway tu belakang rumah saya je. Saya naik highway apa? Highway apa ni? Lekas highway, speed kereta 20 minit sampai lah. Esok insyaAllah kuliah di Kajang tu pun dah lama dah tak pergi. Sejak banjir itu hari kita tak pergi. Lepas dia panggil kita pergi lah insyaAllah, mudah-mudahan gitu. Dia kata ustaz sini tak banjir ustaz. Saya kata jelah ada. Jadi apa nama ni bukan nak beritahu tu. Maknanya nak ambil bahagian di sini, dia kata daripada Sayyidina Abu Hurairah. Lepas tu saya minta kedatangan saya untuk baca hadis ini mendapat barakah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Minta dengan Allah perjalanan saya pergi itu tujuan nak sampaikan hadis. Bukan saya meriwayatkan hadis. Saya tidak meriwayatkan hadis, saya cuma tolong baca hadis. Jadi mudah-mudahan perjalanan saya itu menjadi asbab untuk saya mendapat fadilat. Orang kata nak pergi mana? Nak pergi baca hadis. Di mana? Di Rembang. Okey ada. Jauh pada Rembang boleh pergi lagi. Nak makan ikan patik di Terbelum. Kita ni nak makan jauh pergi. Rasa nak makan nasi dagang ada orang pergi Terengganu. Ada baru ni seorang ahli Korea tu. Dia cerita, dia kata saya biasa pergi Terengganu ustaz. Tidur satu malam, makan nasi dagang. Lepas tu balik boleh kepuk balik. Oh gitu. Saya tengok dia kitab ada pegang. Kasih pengawas sini dan tempat lain. Allah Allah. Dia pergi Terengganu, pergi balik 7 jam. 7 jam 14 jam. 14 jam duduk hotel, katakan homestay buah 200. Itu kini nak ada nak 500. Sebab nak puaskan hati ataupun nafsu nak makan. Okay, salah. Saya tak kata salah. Sebab mungkin dia gitu, dia pergi dengan suami dia ke,
ataupun dia pergi dengan isteri dia ke, 7 jam dia dalam kereta, lama sikit tengok isteri tidur tengok. Haji pernah tengok isteri 7 jam secara direct, pernah tengok isteri 7 jam. Kalau tengok kita isteri tanya, apa saya tengok lama sangat? Itu biasa. Tapi sekarang ni orang pencen boleh tengok lama lah, sebab apa dah selalu bawa jalan dah. Masa kerja dulu tu pagi dah pergi kerja, balik malam contohnya begitu. Okey. Daripada Sayyidina Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca subhanallahi wa bihamdi, separuh daripada tadi tu, sehari sebanyak 100 kali, 100 kali, akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya walaupun sebanyak buih lautan. Jadi Allah Ta'ala akan hapuskan. Ada riwayat kata kesalahan-kesalahan ni yang bentuk dosa kecil. Dosa besar kena taubat kepada Allah. Kalau dosa dengan Allah, kalau dosa dengan makhluk, kena bertaubat, kena serah balik Macam rasuah bukan dosa kecil Rasuah dosa tak padam di tika sembahyang, tuan-tuan. Minta maaf lah saya sebut. Tak padam dengan pergi umrah, tak padam dengan buat haji. Apa ni? Dosa besar kena bertaubat dan minta ampun. Kalau dengan Allah lah. Kalau dengan manusia, minta maaf dengan manusia. Itu dosa besar. Jadi yang di sini disebut kesalahan-kesalahan ini, mudah-mudahan daripada situ kita tidak terpedaya nak buat dosa besar. Sebab tu jangan remehkan dosa kecil, sebab dosa kecil ini boleh jadi besar, dan daripada dosa kecil itu boleh cetus jadi nak buat dosa besar. Jadi kita minta dengan Allah, mudah-mudahan kita terselamat daripada melaksanakan dosa besar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Betul. Baru ni viral budak curi di masjid lah. Ada tahu curi ke belum? Jadi saya pun tak nak ulang lah isu tu. Cuma isu tu memberi makna kepada masyarakat kan. Ada makna di sebalik tu lah. Jadi mudah-mudahan perkara yang baik berlaku, baik kepada budak tu dan juga kepada orang ramai lah. Itu kasih sayang itu. Ada juga satu masjid, budak curi duit. Lepas tu semua orang nak pukul dia. Pengusi tahan, jangan pukul. Lepas tu pengusi kata, pengusi tanya, apa curi duit? Rupanya dia nak beli buku. Ayah dia tak beri duit, dia beli buku. Ada dalam masyarakat lah tu. Jadi dia pun senang curi. Jadi pengusi dengar tu sedih. Jadi pengusi pun kata beginilah, Musbah ni kami ambil menjadi anak angkat masjid. Jadi anak angkat. Jadi apa-apa nak beritahu lah. Tapi syarat dia kena sembahyang 5 waktu lah di masjid. Lepas tu kena ikuti majlis ilmu. Itu. Akhirnya budak tu jadi molek. Sembahyang ikut. Akhirnya dia jadi macam Tok Siak lah. Tok Siak apa ni, tolong jaga masjid. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab masjid tak halau dia. Kalau halau dia, tak jadi apa. Itu satu pendekatan yang hebat lah yang dilakukan oleh masjid tersebut. Akhirnya budak tu jadi budak yang baik. Macam kita lah, kan? Kita dulu masa budak pun bukan rajin sangat pergi masjid lah. Bukan saya kata tuan-tuan, termasuk saya lah. Walaupun saya ni belajar dalam bidang agama, kan? Lepas tu hari ni kita kena menangani isu orang-orang muda ni. Orang-orang muda ni cara berfikir dia tak sama macam kita, tuan-tuan. Kita jangan ingat tak dia berfikir macam kita. Kita ni berfikir macam ni sebab kita dah nak menuju penghujung. I'm sorry lah, I'm talking about that. Kita dulu zaman muda lebih kurang dia kok. Betul? Cuma masa muda kita lain, main lain. Cara muda ni main lain, betul? Cara fikir tak sama, cinta rasa tak sama, cara bercakap tak sama, cara mikir tak sama kita dengan orang muda. Jangan kita boleh ingat cara mikir kita sama ke tak. Saya dengan pelajar saya mikir, saya suruh benda ni dia. Lepas tu saya bagi demokrasi pada dia, suruh dia present, ikut dia, boleh dia buat. Lepas tu saya mengajar, ada budak Cina, ada budak India, Melayu kan. Tapi budak Cina yang nampak rajin kan. Jadi kita senang je nak teka budak ni meniru. Senang je kita pergi makan dia B campur ataupun B
Dia datang, tak apalah dapat B pun, itu ni juga tu. Tapi kalau budak yang buat A, kita bagi B campur ke dia datang balik ke kita tau. Sir, I'm sorry, dia cakap putih sikit-sikit. Dia tak puas hati. Jadi nampak dia buat tu. Tapi budak yang puas hati dengan makan B campur, memang sahih dia ambil orang tu. Kesenang je, normal learning, teknologi mudah. PBG PSA open book test. Dia ada 3 soalan dia rakam tak disebut lah. Nanti kan menyalahi pula. Zaman kita tu payah. Itu contoh. Jadi budak yang meniru ni apa? Jadi saya kata ke pelajar saya mudah je. Mau belajar dengan saya, belajar ijazah, tak macam belajar masa sekolah. Masa sekolah mau nak makan apple, cikgu mau belah apple beri gemuk. Tapi belajar ijazah dengan saya cuma beritahu sahaja di mana kamu boleh beli apple. Kan ke? Buah apple lah, kamu beli aja. Tapi bila nanti kamu buat master, kamu kena pergi ke tempat apple tu ditanam. Kan ke? Dan apabila membuat PhD, mu kena duduk sekali dengan penanam apple. Tanam sekali. Baju apa pakai, apa kesalahan itu cara belajar. Jadi batu ulama-ulama dulu tuan-tuan nak dapat satu hadis tu, ya Allah, ya Tuhanku, berjalan dia. Imam Bukhari pergi Mesir, pergi Saudi, pergi Syria nak dapatkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita batu kita keluarkan sedikit duit kita, bersungguh dapat itu dia. Minta maaf tuan-tuan. Saya selalu cakap, tadi saya cakap di Masjid Sikamat. Sama je. Sebab apa saya nak? Sebab ilmu ni dia liar. Ilmu ni Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i kata ibarat binatang liar. Dia mudah terlepas. Apabila dapat, dia akan meronta untuk lari. Itu ilmu. Sebab itu ilmu ni kena catat. Kena tulis dan ada kitab. Imam Syafi'i sebelum dia mengaji dengan Imam Malik, dia sudah hafal kitab Muwatta tuan-tuan. Kitab Muwatta ni ada ribuan hadis dalam tu, dia sudah hafal. Baru dia pergi mengaji dengan Imam Malik. Kita bukan itulah. Bagi kita bukan Imam Syafi'i. Nama kita Syafi'i saja. Itu pun pertikaikan. Imam Syafi'i menyunatkan kita sebut Sayyidina. Apabila sebut nama Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu Imam Syafi'i menyunatkan. Jangan pertikailah. Orang lain nak pertikai, biar pergi kat dia lah. Kita yang berpegang dengan mazhab Syafi'i, ahli sunnah wal jamaah, sunat kita sebut perkataan Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Betul Nabi tak sebut dalam hadis perkataan Sayyidina, tapi Allah Ta'ala suruh manusia, suruh umat manusia beradab dengan Nabi SAW. Jadi adab ni penting. Adab ini adalah hasil daripada didikan ilmu. Adab adalah hasil daripada didikan ilmu. Dia mengaji dapat adab. Sebab itu orang yang beradab, dia adalah seorang yang berilmu. Tetapi orang yang berilmu belum tentu dia beradab. Manakala akhlak adalah hasil daripada ibadat. Akhlak adalah hasil daripada ibadat. Dan sebab itu kita nak ilmu. Kenapa kita nak ilmu? Agar apa yang kita buat jadi ibadat. Ibadat ni contohnya tidur jadi ibadat. Tidur. Makan boleh jadi ibadat. Hatta minta makan, buang air suci pun boleh jadi ibadat. Masuk bilik air pun boleh jadi ibadat. Tapi dengan syarat ada ilmu. Sebab itu tingginya maqam orang yang ada ilmu. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang pertama yang diturunkan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Cuba kita lihat atas muka bumi ni, apa benda yang Allah Ta'ala tak cipta? Kita kata handphone. Betul lah handphone untuk manusia yang buat. Tapi material dia siapa cipta? Material dia, gelombang, siapa cipta? Ke Jepun cipta gelombang. Bukan Selcom cipta gelombang. Material semua balik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu bila ni apa disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kita tahu apabila orang mati sebut tu. Bukan tu sebenarnya, tak datang sembahyang subuh pun kawan kita tak mari sembahyang subuh, dia jumpa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ataupun kita tak pergi mari subuh, kawan kita jumpa kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kata apa sah? Dah mu tak hari subuh ni, tak mati lagi. Dah aku sebut lah itu supaya mengingat macam itu. Okey tuan-tuan ya. Seterusnya yang kedua, mendapat 1000 kebaikan dan dihapuskan 1000 kesalahan. An Mus'ab bin Sa'd an abihi Sa'd bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ay'ajizu ahadukum an yaksiba kulla yawmin alf hasanah fasa'aluhu rajulun min julasa'ihi kaifa yaksibu ahaduna ya Rasulullah kulla yawmin alf hasanah qala yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alf hasanatin wa yuhattu anhu alf khati'ah. Maksudnya daripada Mus'ab bin Sa'ad, daripada bapanya Sa'ad bin Malik berkata, kami pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bertanya, mampukah salah seorang antara kamu mengerjakan 1000 kebaikan dalam sehari? Lalu ada seorang yang hadir dalam majlis baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana salah seorang daripada kami dapat mengerjakan 1000 kebaikan dalam sehari? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaklah dia bertasbih 100 kali, maka dia akan mendapat 1000 kebaikan dan dihapus daripadanya 1000 kesalahan. Hadis riwayat Imam Muslim. Allahu Rabbi. Hadis yang sahih. Jadi tiga-tiga hadis yang kita baca malam ni semuanya mencapai status sahih. Siapa yang kata dia sahih? Imam-imam lah. Kita tak tahu. Kita bergantung kepada ulama. Jadi besarnya fadilat tuan-tuan. Duduk sekejap lebih kurang 40 minit, kita dapat dengar 3 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita semuanya cerita besar, bukan cerita kecil. Cerita dalam TV cerita kecil je. Drama kita tengok, filem cerita kecil je. Pelakon, hero je. Cerita. Banyakkan cerita yang kita suka ni cerita-cerita kecil. Cerita bola pun bukan bola kita kalah gitu. Tak ada masuk pun semi final gitu. Cerita kecil je tapi dengar, ya Allah. Cerita besar tak ambil bahagian, rugi kan? Ada orang cerita Haikal, cerita Haburu, cerita Hadurian, cerita Kamai, cerita Pelaru ni tidak, ke betul? Cerita Tanah Durian 13 hektar, gini. Tapi tak ada pula Pelaru ke kita sebiji. Tak macam ada seorang tu, dia duduk cerita nega juta-juta, tapi tak bayar air kita. Berat tu. Patutnya dia lah ajak kita. Dia cerita juta, tak bayar. Tak apalah, saya bayar. Baru tahan sikit, dah 10 juta. Dia cerita ramai, sini juta, sini ratus ribu, tak bayar. Siap je. Saya tak boleh gitu. Saya biasa orang bayar air saya. Pagi tadi pun orang bayar. Pagi tadi pergi kuliah subuh. Bukan apa, kuliah subuh tu dah makan. Lepas tu rasa nak beli sahabat, pergi beli sahabat. Time nak pergi beli sahabat tu bila masjid panggil, Haji bin Air makan roti sana kedai baru. Saya pun berhenti. Lepas tu makan pula roti sana. Lepas tu tumpah pula roti sana nak adik rumah. Tak nak bayar. Budak tu kata ada orang bayar dah ustaz. Bukan ustaz je bayar, saya semua dah baca ustaz tu. Saya kata siapa pula, tak ada pula beritahu. Jadi saya pun kata benar-benar semoga Allah merahmatinya itulah. Sebab apa? Sebab ya Allah ya Tuhanku, dia nak ambil bahagian Allah Alam lah. Jadi saya nak fikir bila pula saya nak bayar dia. Itu je lah. Amalan ni amalan tuan-tuan sebenarnya. Tuan-tuan kan minum air di kedai kan biasa lah. Tuan-tuan bayar orang bayar tuan-tuan kan. Saya yakin tuan-tuan termasuk dalam kumpulan tersebut, insyaAllah.
Itu. Jadi daripada hadis ni tuan-tuan, kita baca tadi, kami pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu nikmat pada sahabat. Sahabat tidak akan melepaskan peluang berada di sisi Rasulullah. Satu. Sahabat yang dapat berada di sisi Rasulullah, apabila sahabat lain yang tidak dapat berada di sisi Rasulullah bertemu dengan mereka, mereka akan cepat-cepat tanya, apa yang kau dapat? Apa yang Rasulullah beritahu? Sebab tak semua sahabat pada satu-satu ketika bersama Rasulullah. Ada yang pergi berperang, ada yang pergi jaga kawasan, ada yang pergi berniaga, ada yang pergi berdakwah. Jauh mereka berdakwah, tuan-tuan. Mereka berdakwah sampai ke Nusantara. Sebab tu ada riwayat kata Islam sampai ke Nusantara ini dari jalur Arab, bukan jalur Cina ataupun jalur India. Kan kita mengaji sejarah kan, kedatangan Islam ke Nusantara ada 3. Dari teori daripada tanah Arab, teori dari Cina, dan teori dari India, kan 3. Profesor Dr. Hamka tak mahu terima cadangan selain daripada teori yang mengatakan Islam datang ke Nusantara ni dari tanah Arab, yakni dari first hand sahabat. Dan sebab pada pandangan Imam Pak Buya Hamka, kalau datang dari Cina dia dah jadi second hand. Begitu juga kalau datang daripada India dah jadi second hand. Jadi dia kata penjajah Belanda ke British ke sengaja cipta teori itu untuk nak rasa haibah kita kurang. Sedangkan Islam datang ke Nusantara ni dari jalur sahabat. Sahabat yang bawa Islam ke Nusantara. Sama ada sampai Aceh dulu ke, Pasai Perak dulu ke, Melaka ke, wallahu a'lam. Tapi yang ada sejarah kata mereka sudah sampai pada abad ke-8 ke ke-7, kita dah lupa. Maksudnya sahabat dah sampai ke bumi Sumatera tu untuk menyampaikan dakwah. Jadi maksudnya daripada air tangan sahabat lah. Dan mereka sahabat pendakwah ni, apabila dia sampai ke suatu tempat, tuan-tuan perasan tak? Dia akan pergi jumpa raja di situ. Dia mengislamkan raja dulu. Apabila raja Islam, maka pembesar pun Islam. Apabila pembesar Islam, pembesar apa? Mula-mula pembesar 4, pembesar 8, pembesar 16, pembesar 32 dan sebagainya Islam. Apabila raja Islam, maka seluruh rakyat pun Islam. Itu style di Nusantara. Sebab itu kuatnya Islam di Nusantara. Sebab apa? Sebab Islam itu dipegang oleh raja. Macam di Malaysia lah, raja, sultan, yang tuan yang jaga Islam. Islam itu di bawah kuasa. Macam Negeri Sembilan, Islam di bawah kuasa yang tuan. Betul? Kalau yang tuan kata, contohnya di negeri ada sultan, sultan. Di negeri ada raja, raja. Negeri yang tak ada raja, di bawah di bawah yang di-Pertuan Agong. Itu kita kena faham. Islam tingginya. Jadi selarilah dengan hadis Nabi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Bukti mudah. Kalau tuanku datang ke surau kita ni, penuh lah surau. Penuh lah. Kemohnya apanya, penuh apa? Sebab aurat. Kalau saya datang, yang datang balik. Contoh dari mula ustaz tu, kat sini lah tempat lain. Jadi kita kena faham tu, kita dalam masyarakat Melayu ni junjung raja, bukan junjung. Sebab apa? Sebab mendaulatkan tuanku itu, sebab mendaulatkan Islam. Ada maknanya gitu. Mana tu kita bantu kita mendoakan kepada Allah agar tuanku diberi oleh Allah kesihatan, diberi rahmat, diberi berkat dan diberi redha oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam orang tak reti lah masa banjir pun ni, dia marah ke orang-orang besar. Dia kata orang besar mari duk tengok saja. Dan memanglah orang besar, takkan nak suruh dia cuci longkang. Dia mari, dia bawa peruntukan. Kita faham lah. Takkan Perdana Menteri mari nak pakai seluar direk, nak turun punggah. Itu ni masalah orang kita tak faham. Takkanlah Menteri besar datang. Betul lah dia boleh buat, tapi dia datang itu dengan kuasa dia, boleh harap orang. Betul? Kita tak boleh harap orang. Kita nak harap diri kita tak orang. Dan dia tahu, contoh Menteri tak faham masalah kita ni. Sebab tu banjir baru ni, banyak mana orang boleh pahala, banyak mana pula orang boleh dosa. Dia kata kat orang,
Duk kata korang ni, duk kata, dia kata ke dia je. Padahal dia kata ke dia. Allah Ta'ala uji tuan-tuan. Dan banjir tu daripada siapa? Soal berlaku apa-apa tu soalan. Banjir tu Allah Ta'ala punya kuasa. Allah Ta'ala nak tunjuk kuasa dia. Tempat yang tak pernah banjir, banjir. Macam mana ni? Orang jaga banjir Batam Timur. Masa saya balik hujung tahun tu, dah bincang dah saya sekeluarga dengan isteri dengan anak-anak. Isteri kata dah boleh balik dah, balik dengar kata gelombang kedua. Saya kata surah pada Allah lah. Bak lama dah tak balik, kata nak tengok wajah ayah. Ni nak ada di samping nak ziarah. Takdir Allah memang dalam perjalanan tu hujan sampai dengan. Tapi esokan tu tak hujan sangatlah, boleh berjalan. Hari Sabtu pun tak hujan, hari Ahad pun tak hujan. Tiba-tiba saya dengar hujan di banjir di Tamping, Kemencih. Aduh. Lepas tu saya balik tu nak lalu ke LPT tu, sahabat saya telefon, dia kata tak boleh balik ke ni Mas Wino. Kalau macam tu saya balik ke KL. Naik LPT sampai KL. Saya tanya mak tu saya kata macam ni, jalan LPT ke KL okey, Pak Bimbang takut nak air naik di mana tu? Di apa nama Brit tu. Ada satu tempat tu nama apa? Jalan dua air naik situ. Dia kata okey, straight boleh sampai KL. Jadi sampai KL, alhamdulillah. Jadi itu. Jadi tak sangka. Jadi benda ni berlaku dengan kuasa Allah. Pasal tak tuan-tuan, unsur empat yang besar. Unsur api, unsur angin, unsur air, unsur tanah. Orang Melayu dia sebut. Siapa yang dapat kawal dia? Tak ada yang boleh kawal kecuali Allah. Pasal tak kita azam 4 kali Allah Akbar tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kali. Hati kita dengar tu macam mana rasa? Tak ada apa-apa. Berat nanang. Unsur 4 ni apabila disebut takbir, gemetar dia, suruh dia. Api, sebesar-besar api kecil ada mulut kita tu. Tu api kecil ada mulut tu. Tak tahu ada api kecil. Minta api. Esok okok lah kan. Saya faham tahu sini alhamdulillah tak ada esok okok. Waktu kuliah lah. Sebab kuliah itu biasa waktu kuliah minta maaf. Bukan senang nak berhenti okok tu. Abunya ada seorang tanya saya, tak, macam mana nak berhenti okok? Saya kata berhenti je. Lepas tu dia kata dah kalau tak boleh berhenti, tak boleh berhenti tu bukanlah itu je. Kita pun tak boleh nak kata apa. Janganlah sampai berhenti okok balik lempang bini ke tu. Orang tanya apa lempang bini? Kalau bini kata jangan isap okok lempang, kata jangan begitu. Lempang bini haram kata. Isap okok Allah alam lah, nak ambil makruh. Itu Allah alam lah, contoh begitu. Jadi tuan-tuan, api apabila besar tak boleh sebut selain daripada sebut Allah Akbar. Betul? Ke api besar panggil bomba. Bomba kan api besar balik. Betul? Tak boleh buat apa. Mereka tak boleh nak handle api besar. Apabila api besar, takbir Allahu Akbar. Apabila angin besar, angin taufan, tak boleh buat apa. Allah Akbar. Mereka tak boleh buat apa angin. Lepas tu yang ketiga air besar. Allah Akbar lah. Allah Akbar. Manakala yang keempat tanah apabila berlaku gempa bumi, Allah Akbar. Kita tak boleh buat apa. Perdana Menteri tak boleh buat apa-apa. Bukan Perdana Menteri Malaysia, Presiden Amerika tak boleh buat apa-apa. Presiden Britain tak boleh buat apa-apa. Presiden Rusia tak boleh buat apa-apa. Yang hanya boleh bantu kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja. Itu kena faham tu. Tak kira lah Perdana Menteri hari ni ke yang kemarin ke yang dulu ke, tak kira. Contoh itu kena faham. Mulut kita kena jaga daripada kata korang. Sebab kata korang ni rugi. Siapa yang kata korang, fitnah korang, dia datang di akhirat kelak dengan pahala solat, dengan pahala puasa, dengan puasa haji, pahala saja datang. Tapi dia zalim korang, dia kata korang, dia umpat korang, dia fitnah korang, satu-satu pahala dia hilang. Habis pahala, tak ada dosa orang tu dia ambil, rugi. Sedangkan yang tu yang datang dengan solat, yang datang dengan zakat, yang datang dengan sedekah, yang datang dengan haji, yang datang dengan puasa, dan yang datang dengan tak ada apa-apa. Ini penting kepada pengajian tuan-tuan. Penting kepada pengajian. Sebab apa? Sebab pengajian ini Allah Ta'ala sebut wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Saya baru ni masa balik dengan ni malam pertama tu saya tidur di homestay. Lambat malam tidur di homestay. Saya pun dua kali dah duduk homestay tu. Tuan homestay saya tak kenal.
Dulu saya letak duit bawah kapek kan. Tapi betul hari tu ada pocik tu. Pocik tu gambarnya ayah pada tokek tu lah. Dia datang minta duit. Dia kata tokek saya minta. Saya bagi duit. Lepas tu saya tanya dah tokek tak kenal. Berani pula dia. Saya kata mereka letak bawah kapek je. Dia jawab apa dia? Tak apa tu lah. Kita sama Islam ni ada perjanjian tu lah. Saya pun tak tahu perjanjian apa tu. Perjanjian kita Islam dengan Islam ni tak habis sini sampai akhirat. Kalau tak bayar di akhirat tu dia. Saya dengar macam tu, saya tahu orang ni orang hebat. Yang kita nak jaga sangat perjanjian ni bukan orang Islam je. Kita yang tak boleh percaya ni orang kafir tu. Orang kafir kita dah percaya sebab kita tak boleh ada, kita tak boleh manfaat daripada dia. Orang kafir dia buat dosa je tuan-tuan, dia tak ada pahala. Orang Islam kalau dia zalim pada kita, dia buat tak elok pada kita, di akhirat pula kita boleh ambil pahala dia. Tapi orang kafir tak ada pahala pada dia. Di akhirat pula kita nak ambil pahala dia bagi dosa semua. Takkan kita nak ambil dosa dia. Sebab tu dia orang kafir, kita boleh baik dengan dia tapi berjaga-jaga. Tak boleh pegang sangat. Dengan orang Islam betul lah kita kata tak boleh pegang, tapi dengan orang Islam ni yang Allah Ta'ala suruh wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan kerja orang kafir dia nak pecah belah kat umat Islam. Pecah belah ke apa? Pecah belah daripada keadilan. Pecah belah di segi penyatuan umat Islam. Sebab tu kita sesama Islam bergaduh. Dia nampak tak mudah. Palestin kecil je, Israel kecil je, tapi oleh kerana apa jadi sampai ke hari ni umat Islam tak boleh bantu. Betul lah di segi ekonomi boleh bantu, tu pun tak di segi ketenteraan, di segi kekuatan. Sebab kita ni ada penyakit waham dan juga penyakit takut. Takut macam-macam. Cerita bab lain pula tuan-tuan, tak marah. Jadi itu tuan-tuan dia baca daripada hadis ni, kami pernah berada di sisi Rasulullah. Ini nikmat besar. Mudah-mudahan kita dapat berada di sisi Rasulullah ni dalam bentuk maknawi. Apa dia? Bentuk roh. Roh macam mana? Apabila kita berselawat pada Nabi SAW. Jadi dikata di sini Nabi offer satu perkara iaitu 1000 kebaikan sahaja. Jadi 1000 kebaikan ni memang payah lah. Sehingga kalau sahabat kata bagaimana nak buat? Jadi Nabi memberitahu, Nabi bagi penyelesaian, Nabi bagi resolusi. Sebab itu resolusi Nabi ni di dunia dan di akhirat. Nabi dah tunjuk kita di dunia dan Nabi tunjuk untuk kita akhirat. Sebab itu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nak bahagia di dunia dan nak bahagia di akhirat. Cara ni ikut Nabi ya. Kalau tak ikut Nabi macam mana nak bahagia? Cuma kita faham apabila Rabbana atina fid dunya hasanah, dah dekat dah tu nak habis tahlil kata. Nak makan kata. Itu yang kita faham. Itu contoh. Bukan kat sini, tempat lain. Jadi itu tuan-tuan 1000 kali bertasbih. Jadi tasbihnya banyak-banyak kalah menyebut kalimat ini umpamanya 100 kali sehari, iaitu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung. Dua patah ni. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Baca 100 tuan-tuan. Minta maaf zakat. Tak ada habis rokok sebatang. Tapi janganlah sambil serokok sambil bertasbih. Kamu itu maksudnya kiraan masa. Kiraan masanya rokok sebatang. Kalau rokok gudang garam lagi lama. Contoh begitu. Tapi jangan pula sambil tasbih. Itu maksudnya di segi masa. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sampai tunggu tapi lain dapat. Itu mudah-mudahan tuan-tuan. Jadi sekadar itu saja. Saya minta maaf kalau ada bahasa yang kurang baik saya gunakan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa kita, Allah Ta'ala ampun dosa kedua ibu bapa kita, Allah Ta'ala ampun dosa muslimin muslimat yang berada dalam qaryah kita yang sakit disihatkan, dan seterusnya yang belum Islam diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.